Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar topik baru iaitu simbol dan logo untuk pendidikan seni visual tingkatan 2. Jadi ayuh kita belajar sama-sama. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu suka untuk terangkan standard pembelajaran, di mana pada akhir pembelajaran ini, murid boleh menjelaskan definisi simbol dan logo. Definisi ini bermaksud apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan logo. Kedua, kita nak nyatakan jenis simbol dan logo. Sama ada simbol dan logo yang kita tengok tu berasaskan kepada alam semula jadi ataupun berasaskan kepada objek buatan manusia. Dan ketiga, kita akan jelaskan ciri-ciri simbol dan logo. Baik, pertama sekali, beralih kepada standard pembelajaran pertama, iaitu menjelaskan definisi simbol dan logo. Jadi, pertama kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan simbol. Jadi, simbol ini ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan dan benda. Simbol dihasilkan melalui gabungan unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Dan tujuan simbol ini adalah untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Jadi, uh, simbol ini kita boleh lihat, lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh dan cikgu percaya kamu pernah jumpa contoh-contoh simbol dalam kehidupan seharian kamu. Okey. Cuma cikgu nak highlightkan dekat sini, cikgu nak tekankan dekat sini bahawa simbol ini dia tak menggunakan perkataan. Jadi kalau dia ada pun, dia ada reka bentuk grafik sahaja yang diilhamkan daripada figura manusia, haiwan ataupun benda. Bisa dengan logo nanti, okey? Kemudian kita akan belajar pula definisi logo. Jadi logo ini dia berasal daripada perkataan Yunani, bahasa Yunani iaitu logotype yang bermaksud cetakan perkataan. Jadi logo ini merujuk kepada seni huruf atau gabungan huruf dan simbol yang mewakili sesuatu jenama. Okey. Biasanya logo dihasilkan untuk tujuan tertentu seperti sukan dan rekreasi dan menjadi lambang tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan atau agensi. Jadi logo ni biasanya dia ada gambar dan dia juga ada perkataan. Contohlah cikgu yakin dan percaya kamu tengok bola sepak kan. Kamu tengok logo bola sepak, contohnya logo apa-apa pasukan bola sepak, dia menjadi biasanya itu adalah contoh-contoh logo. Tapi kita akan tengok lagi lepas ni cikgu akan tunjukkan gambar untuk contoh-contoh simbol dan logo. Baik, ni gambar ni cikgu ambil daripada buku teks kamu. Di atas kita ada contoh-contoh simbol. Okey. Cikgu yakin dan percaya kamu pernah tengok semua benda ni. Ada logo stop, ada simbol stop, ada simbol manusia, lelaki dan perempuan. Kemudian ada simbol kitar semula dan simbol untuk menunjukkan bahawa ini adalah simbol yang represent ataupun mewakili OKU, golongan OKU, orang kelainan upaya. Ini adalah contoh-contoh simbol. Dan kamu lihat dia menggunakan figura manusia, binat haiwan ataupun objek dalam dia punya logo dan dia tak ada perkataan untuk contoh-contoh simbol ini. Kemudian di darjah 10.2 kita tengok contoh-contoh logo seperti RTM, terus Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, Malaysia Airports dan juga Perkhidmatan. Okey, kalau kamu tengok beza simbol dan logo, pertama sekali kamu nampak simbol ni dia tak ada sebarang perkataan. Okey, tak ada perkataan pun, tapi kita boleh faham bahawa contohlah kalau ada simbol lelaki dan wanita ni, kita dah faham dah ni simbol manusia merujuk kepada jantina lelaki ataupun perempuan. Okay, tapi kalau kita tengok dekat logo ni biasanya dia adalah gabungan antara gambar iaitu gambar dan juga perkataan lah. Okay. Kemudian kita akan belajar
jenis-jenis simbol dan logo. Jadi simbol dan logo ni dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu daripada berasaskan alam semula jadi ataupun objek buatan manusia. Jadinya ada simbol yang berasaskan kepada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Logo pun ada benda yang sama, ada daripada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Jadi cikgu akan tunjukkanlah contoh-contoh simbol yang berasaskan kepada jenis-jenis yang cikgu dah bagi tahu. Okey. Ni kamu boleh rujuk juga dalam buku teks kamu. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, di sebelah kiri kamu, okey, simbol daripada alam semula jadi. Cikgu ambil satulah contoh yang ada gambar api ni kan. Ni adalah simbol flammable. Dan kemudian kita tengok apa? Kanak-kanak melintas dipimpin oleh kena pimpin ketika melintas jalan raya. Dia menggunakan figura manusia iaitu alam semula jadi. Kemudian simbol daripada objek buatan manusia pula, contohnya topi ni lah. Topi ni menunjukkan bahawa kamu sudah pun bergraduasi. Maksudnya kamu dah berjaya menamatkan pengajian kamu. Dan kita ada juga simbol daripada objek buatan manusia ni, kita tengok contohnya telefon. Okay. Dan kalau kamu sekali lagi cikgu nak beritahu, cikgu tekankan dekat sini, simbol ini tak ada perkataan. Kemudian kita tengok pula logo. Logo pun terbahagi kepada dua, berasaskan kepada alam semula jadi dan juga berasaskan kepada objek buatan manusia. Okay, kita tengok yang paling atas ni, untuk logo daripada alam semula jadi. Mana alam semula jadi dekat logo Proton ni? Okay. So kalau kita nampak di sini, alam semula jadi dia berasaskan kepada haiwan lah, which is harimau. Okay. Dan ini contoh logo daripada alam semula jadi. Okay. Dan kemudian contoh untuk logo daripada objek buatan manusia. Tengok, kita tengok ada 517 SPNB, Persatuan Badminton Malaysia. Jadi cikgu ambil satu contoh Persatuan Badminton Malaysia ni, apa objek buatan manusia dalam logo tersebut? So kalau kau tengok, dia ada bulu tangkis. So bulu tangkis ni objek buatan manusia. Jadi logo dia ni berasaskan kepada objek buatan manusia. Dan kalau kamu tengok sekali lagi, logo ni biasanya dia akan ada perkataan lah di bawah dia untuk menerangkan sesuatu jenama. Kemudian kita akan pergi ke standard pembelajaran ketiga, iaitu ciri-ciri simbol dan logo. Untuk ciri-ciri simbol ni cikgu dah bagi tahu tadi, dia tak ada perkataan dan biasanya reka bentuk grafik berasaskan kepada alam sekitar atau kekuatan manusia lah. Okay. So pertama sekali menyampaikan mesej melalui gambar. Okay, kita nampak lah. Kalau kita tahu dah, bila kita tengok contohnya simbol manusia, kita dapat tahu dia kalau dilekatkan di pintu tandas, kita dapat tahu lah tandas tu untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Okay. Rupa mewakili maklumat secara ilustrasi, maksudnya macam tadi cikgu ambil contoh yang apa tu, yang tandas tu, okey, di mana kita ada letak simbol manusia. Jadi dia mewakili, dia dilukis secara ilustrasi lah. Ketiga, representasi gambar alam semula jadi atau objek buatan manusia. Jadi simbol ni boleh berasaskan kepada alam semula jadi ataupun objek buatan manusia yang kita dah belajar tadi. Okey. 4, dia berkaitan dengan konsep-konsep tertentu. 5, bentuk objek dipermudahkan tetapi sifat-sifat asal objek dikekalkan. Contohlah, okey, kita tengok tadi yang logo manusia tadi, okey, logo lelaki dan perempuan tadi, manusia tadi, kita dapat tengok bentuk manusia tu dipermudahkan sebab kita tengok simbol dia hanya simbol gelap hitam, tapi dia masih lagi ada sifat-sifat asal dan bila kita tengok tu kita tahu itu adalah manusia. Dan
Keenam, menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan. Sebab apa tanpa sebarang penerangan? Sebab bila simbol ni dia tak ada sebarang perkataan. Settle berkenaan ciri-ciri simbol. Kemudian kita pergi kepada ciri-ciri logo. Okey, untuk ciri-ciri logo kita ada 8. Dia lebih kurang sahaja kepada simbol, tetapi masih ada beberapa perbezaan. Pertama, merupakan gabungan rupa, bentuk dan huruf. Cikgu dah terangkan tadi, logo ni biasanya dia akan ada sekali dengan huruf lah. Kedua, gubahan singkatan yang mewakili sesuatu. Contohnya, logo apa? Logo RTM sebagai contohnya. RTM dia singkatan yang mewakili sesuatu jenama ataupun kita panggil rancangan televisyen lah, iaitu RTM merujuk kepada rancangan televisyen Malaysia. Kemudian ketiga, mengandungi tulisan dan gambar. Okay. Kamu pun boleh tengok tadi. Keempat, mempunyai kaitan tema dan identiti. Contoh tadi kita tengok logo Proton, dia ada tema dan identiti dia, iaitu harimau, kan? Kelima, ringkas, jelas dan mudah diingati. So biasanya logo ni kena ringkas lah, jelas supaya kita dapat ingat. Bila kita tengok sesuatu logo tu, kita dapat tahu kata dia melambangkan sesuatu jenama. Keenam, penggunaannya dapat bertahan lama. Maksudnya kalau kamu buat logo tu orang ingat dan dia boleh sentiasa melekat di minda orang lah untuk memahami, untuk mengingati apakah representasi logo tersebut. Logo tersebut kepada apa. Ketujuh, mesej merentas bahasa dan bangsa. Maksudnya semua orang dapat tahu dia bersifat secara universal. Dan ke-8, mudah sesuatu objek. Biasalah sama macam simbol tadi, kita permudahkan figura yang kita ambil, yang kita ilhamkan tadi. Okey. Jadi sebagai rumusan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, pertama kita dapat tengok definisi simbol dan logo. Cikgu harap kamu ingat simbol untuk apa, untuk apa, logo ni berasal daripada perkataan Yunani. Dan kemudian apa yang membezakan simbol dan logo, okey, iaitu kita dapat lihatlah kalau simbol ni dia tak ada perkataan. Kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenis simbol dan logo yang berasaskan kepada alam sekitar dan juga objek buatan manusia. Kemudian dan terakhir sekali kita belajar 6 ciri-ciri simbol dan juga 8 ciri-ciri logo. Jadi cikgu harap kamu semua dapat sesuatu pada hari ini, dan sekiranya kamu tak faham, kamu boleh tengok semula video ni daripada awal. InsyaAllah moga dipermudahkan semua untuk memahami apa yang kita nak belajar. Okey. Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey. Cikgu harap kamu semua dapat memahami penerangan yang cikgu berikan, dan sekiranya kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey. So terima kasih semua. Stay safe. Assalamualaikum.